cabaran yang paling besar adalah 3 tahun pertama. Whether you succeed or not. Adakah kita boleh survive bisnes kita untuk 3 tahun? Assalamualaikum. Kembali kita dalam podcast Rise Up. Okey Datuk, kembali kita untuk episod yang ke-8. Jadi topik pada hari ini yang kita nak bincangkan adalah keusahawanan. Okey. Jadi dekatlah dengan diri Datuk sendirilah keusahawanan ni. Okey, Datuk, saya nak tanya Datuk, apakah perbezaan usahawan dan ahli perniagaan? Ada beza ke? Mesti ada beza dia Datuk. Okey, kalau saya nak katakan usahawan ni selalunya orang yang jadi leader dia kot lah. Ya? Kalau saya nak katalah, kalau saya sendiri pun tak tahu ada perbezaan. Tapi dari segi usahawan ni, orang yang usahakan, dia yang akan run the show. Ahli perniagaan ni, dia terlibat dalam perniagaan, tapi tak semestinya dia ke depan. Boleh? Betul boleh? Boleh. Macam itulah lebih kurang. Sebab apa yang saya faham jugalah kan, usahawan ni tak semestinya dia seorang ahli perniagaan. Kadang ahli perniagaan ni mungkin orang kata father mothernya yang usahawan dan jatuh pada dia, jadi dia yang ahli perniagaannya. Itu apa yang saya faham juga. Dia terlibat dalam perniagaan, tapi dia bukan run the show. Betul. Jadi macam usahawan ni selalu dia jadi leader, dia jadi pengarah urusan, dia jadi CEO, ataupun dia jadi pengerusi, chairman, executive chairman, tapi dia tak duduk kat belakang je. Betul. Jadi ahli perniagaan ni dia boleh jadi investor, tapi dia duduk dalam board. Macam tu. Okey Datuk. Alright, apakah yang dimaksudkan dengan keusahawanan digital dan kenapa usahawan kini perlu kuasai keusahawanan digital ni sendiri? Okey, kalau kita lihat dari sudut keusahawanan ni, ada yang tak perlukan platform digital, ya. Ada yang contohnya kalau dia jual rojak dan sebagainya, dan dia memang food truck dan dia tak ada elemen, tapi selalunya ada juga, ada kaitan juga. Kadang-kadang orang nak buat food panda dan sebagainya kan, ada pun Grab Food dan sebagainya, ambil barangan pada mereka. Jadi bagi saya rasa apa jua perniagaan ni, sekarang ni banyak orang nak membeli secara online, ya. So jadi dia punya transaksi tu berlaku dalam talian. So bila berlaku dalam talian, automatically kita jadi usahawan digital. Ya, tak kiralah kita berniaga apa, kita jual tudung ke, kita buat perusahaan untuk baiki kereta dan sebagainya. Contoh ya, walaupun dia nak baiki kereta tu kena pergi dekat workshop. Tapi kalau kita sendiri menggunakan platform-platform digital kita untuk memviralkan konten dekat kita punya workshop, dan kita buatlah macam contohnya, kita buatlah macam mekanik kita pun setiap menari-nari lah kan, ada lagu apa-apa yang dia nak bagi kan. So jadi secara tak langsung dia dah menjadi usahawan digital. Ya. So jadi kalau contohnya kalau dia nak bagi diskaun, promo code kan, dia kata sediakan promo code untuk datang melanggan ke tempat dia, siapa pakai promo code ni dapat diskaun tertentu. Jadi itulah macam gunakan TikTok, gunakan apa-apa elemen social media ni pun, Facebook, Instagram dan sebagainya pun, semua sebagai elemen usahawan digital, usahawan digital. Jadi tak kira lah ada platform e-commerce sendiri ke, ataupun pakai platform macam Shopee, Lazada ke, kalau apa-apa berlaku secara online, termasuklah walaupun tak berniaga transaksi tersebut dalam online, tapi kita gunakan platform media digital ni untuk mempromosikan perniagaan kita, automatically dah jadi usahawan digital. Okey, bagaimana Datuk sendiri meningkatkan dan mengembangkan perniagaan dengan menguasai dunia teknologi digital ni? Sebenarnya kalau kami dalam industri muzik, kita mula-mula kita tentang dari segi penjualan muzik secara online. Ya, kalau kita lihat kalau penghujung tahun 1998 kewujudan Napster. Ini Bella belum lahir lagi lah kan. Tak tahu. So jadi industri berfikir bahawa kita cannot fight the wave lah. Kita kena accept and embrace perubahan tersebut. Dan di situlah sebenarnya kita sedar bahawa penjualan secara fizikal ni akan berkurangan dan kita lebih tertumpu kepada pendapatan dari streaming. Di situ sebenarnya penjualan tu kita ada perubahan yang berlaku di dalam industri, kita menerima perubahan tersebut. Jadi kalau nak kaitkan dengan perniagaan yang KRU sendiri lalui, saya lihat transformasi tu berlaku khususnya untuk industri muzik dulu. Itu yang mula terkesan. Dan pada awal tahun 2002 sehingga tahun 2004 kita dapat lihat sudah menjana hasil daripada perniagaan melalui platform digital. Yang pertama sekali melalui ringback tone. Maknanya orang call,
dia dengar lagu. Ada lagu. Itu zaman-zaman tu tahu tak? Ingat? Saya hidup lagi masa tu. Okay. So jadi kat situ yang pendapatan mula untuk syarikat rakaman mula dapat pendapatan kat situ. Sekarang ni boleh katakan YouTube menjana hasil untuk syarikat rakaman tempatan sekitar 70% daripada pendapatan mereka, penjualan streaming ni datang daripada YouTube. Jadi di sini sebenarnya kita lihat peranan YouTube ni dah berubah. Dulu kita tengok ini pesaing. KRU sendiri pun pada kewujudan YouTube pada peringkat mulanya, kita tak masuk full song. Kita masuk separuh je lagu. Kita masuk dia punya verse, masuk chorus, nak tengok penuh, pergi tempat lain. Tapi it doesn't work that way. Orang nak tengok full dekat situ. Jadi dekat situ sebenarnya kalau kita transform ourselves into a full digital company, saya rasa dia lebih kepada 2012 ke atas kot, saya rasa. Full-fledged lah untuk KRU Music. Dan perniagaan-perniagaan lain mula mengikut. Dekat situ yang kita nampak perubahan sepanjang 10 tahun ini. Okey Datuk. Jadi bagaimana keusahawanan digital sendiri boleh menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan inovasi ni? Okey, kita kena lihat perniagaan digital ni, kita buka jaringan perniagaan kita dengan jauh lebih besar berbanding dengan kalau kita buat kedai runcit. Jadi kalau kita kedai runcit tu dia tertakluk kepada kawasan lokasi yang kita berikan perkhidmatan ataupun menjual produk kita. Dia ada geographical challenges Tapi kalau dilihat dari segi perniagaan secara online ni, kita negara luar pun kita boleh mendapat akses pada kita punya perkhidmatan. Dan di situ sebenarnya kita lihat sebenarnya sekarang ni pasaran tu luas, terbuka untuk produk-produk kita untuk dieksport. Jadi bukannya untuk keperluan pasaran tempatan saja, tapi juga untuk luar negara. Cuma of course lah, setiap negara it's easier said than done. It's not like macam senang kita terus cakap kita dah buat pasaran, kita masuk dekat YouTube dah satu dunia tengok. Tak. Kita kena cari jalan lah, strategi macam mana penonton dekat Sweden nak tengok konten kita, nak pergi ke contohnya dekat Amerika ke ataupun nak pergi ke Brazil, macam mana nak tengok tonton kita. Jadi kena ada cara kita mempromosikan konten tersebut untuk dapat akses kepada golongan sasar tersebut. Ada kaitan dengan bahasa, ada dengan dia punya dari segi apa yang appeal, cara kita buat posting dan sebagainya, semua kita kena fikirlah. So peluang tu ada, bagaimana nak ambil peluang tersebut? Betul. Alright, bagaimana rangkaian dan kolaborasi ni sendiri boleh memberi manfaat kepada seseorang usahawan? Okey, maksudnya kolaborasi KRU dengan syarikat luar. Betul. So jadi macam kami nak mengedarkan filem, kami nak mengedar sendiri tak boleh. Contohnya kalau nak pergi kat Rusia, nak pergi dekat UK ataupun dekat Germany dan sebagainya, kami lantik pengedar kami dekat negara-negara tersebut. Jadi kami gunakan platform-platform media sosial untuk berkongsi konten kita. Termasuklah jual trailer, nak tunjuk trailer kita, dan dia nak tengok dia punya konten secara sepenuhnya, kita gunakan platform Vimeo. Dia tonton dulu filem dia, dia cakap saya nak jadi pengedar untuk jadi sebenarnya banyak platform-platform digital yang kita boleh gunakan untuk pengedaran muzik, pengedaran filem. Dah banyak berubah dah cara kita buat pengedaran dan cara kita menjana hasil. Tapi ini bukannya kepada kami saja, tapi kalau mereka mengeluarkan produk-produk yang lain, contohnya kalau mengeluarkan barangan atau apparel dan sebagainya, macam ni Taiko, ni tengok ni ada jual dekat KRU tu kan. Jadi kalau ada yang orang yang tonton dekat luar negara pun, termasuk dekat especially pembeli kita yang ramai untuk produk-produk yang hasil daripada lagu-lagu yang kami hasilkan, kebanyakan daripada Singapura dan juga Brunei lah. Itu boleh kita keluarkan dan dapat akses pada pasaran yang di luar daripada biasanya di pasaran tempatan. Okey, kita banyak lagi soalan yang akan ditanya, tapi kita nak berehat dulu dan kembali selepas ini. Berita baik untuk usahawan mikro. KRU Masterclass menyediakan program latihan jangka pendek berimpak tinggi untuk melonjakkan prestasi perniagaan anda. Dengan pembiayaan sebanyak 80% dari SME Corp Malaysia, anda hanya perlu membayar sebanyak RM300 selama 4 bulan untuk mendapatkan latihan program Social Commerce Micro Connector, pakej pengiklanan dan panduan dari mentor tokoh perniagaan. Perkasakan perniagaan anda dan sertai program latihan KRU Masterclass. Tempat terhad, jadi klik Google Form di bawah sekarang. Hai, kembali kita dalam podcast Rise Up. Okey Datuk,
tadi kita dah lebih kepada cabaran teknologi, dan sekarang kita nak kepada usahawan muda, especially yang berniaga sambil belajar dan sebagainya. Jadi apa pandangan Datuk sendiri terhadap trend sekarang di mana golongan muda sekarang ramai sangat yang nak berniaga sambil belajar ni? Apa pendapat Saya rasa itu perkara perkembangan yang sihat. Ya. Macam KRU, saya sendiri mula berniaga pada umur 20 tahun. Ya, taklah kata muda sangat, tapi muda lah juga kan. Dengan banyak yang berniaga pada peringkat umur yang jauh lebih tua daripada 20 tahun. Tapi kalau kita mula daripada awal, kita sikit sebanyak kita boleh ada masa akan datang tu untuk buat pembetulan, ya, untuk perbaiki kita punya kemampuan dan sebagainya. Jadi saya galakkanlah kalau mereka ada ciri-ciri keusahawanan dan berminat untuk jadi usahawan, mula daripada awal. Kalau tak mampu nak mula terus jadi usahawan, kena buat kerja tu sebagai part time, jadi influencer dulu, jual produk orang lain dulu, belajar daripada macam mana proses penjualan. Pasal yang penting dalam perniagaan ni sudahnya still marketing. Macam mana penjualan tu berlaku, dan dekat belakang dia macam mana kita nak buat production dia. Dia nak buat dia punya manufacturing ke, nak buat dia punya dapatkan pembekal dan sebagainya. Yang pertama dapat bisnes tu, macam mana dapat dia punya pelanggan, macam mana nak buat penjualan. Jadi belajar daripada menjadi influencer, dan kemudiannya mungkin dia boleh buat jenama sendiri. Betul. Alright, untuk usahawan muda Datuk yang ingin berniaga sambil belajar ni, sudah tentu pasti ada cabaran yang tersendiri, especially di mana mereka ni perlu commit dengan kelas harian, assignment ataupun hal-hal pembelajaran. Jadi dalam masa yang sama mereka ni juga perlu ada pendapatan sampingan untuk meneruskan hidup. Jadi kita pun dah tahu Datuk mulakan perniagaan dalam industri ni pada usia yang agak muda, Datuk umur 20 tahun. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan tips ataupun strategi untuk usahawan muda ni dengan meraihkan teknologi digital sekarang. Pertama sekali kita kena tahu nak urus masa kita, ya, macam masa kita untuk belajar, bila masa kita nak buat kerja part time, nak jual secara online ni macam mana. Sebenarnya ada banyak cara kita nak tingkatkan kemahiran kita menggunakan teknologi yang sedia ada ni. Gunakan pelbagai aplikasi AI pun macam-macam kita boleh buat. You bukan graphic designer pun you boleh dapatkan design yang baik. Jadi ataupun nak buat copywriting, kadang-kadang kita sendiri tak ada idea, kita boleh pakai AI untuk bagi cadangan macam mana copywriting kita nak pakai. Saya rasa pada generasi muda, saya rasa tak kekok pada mereka. Saya rasa isu ni lebih kepada usahawan yang lebih senior. Ya, kalau umur macam saya ni 50 tahun ataupun 60 tahun lagi teruk. Jadi adakah mereka boleh tahu trend semasa sekarang? Tapi untuk generasi muda ni, dia dah biasa dengan smartphones, dia dah biasa dengan aplikasi dan sebagainya. Jadi ini bukan satu perkara yang sukar bagi mereka untuk menggunakan apa-apa juga platform yang sedia ada sekarang ni untuk kegunaan perniagaan. Okey Datuk, apakah basic skill ataupun knowledge yang diperlukan untuk golongan muda ni yang baru ingin mula berniaga? Yang penting pendapatan kita lebih daripada kos kita. Itu basic. Jangan sampai kita jual murah, ada sampai kita punya kos pun tak dapat tanggung. Dan kadang-kadang kita lihat kita punya kos tu hanya pada kos produk. Kita tak masuk kos pemasaran, kos pengurusan, kos overhead kita dan sebagainya. Kalau kita nak gaji korang lagi macam mana. Jadi semua tu kita kena ambil kira. So, jadi kita kena kira pula, contohnya kalau produk tersebut nak buat contoh jersey bola sepak dan sebagainya, dia kena buat quantity yang tertentu. Jadi ada risiko dia ada minimum order quantity kan. So jadi MOQ tu akan tentukan, okey, ini adalah jumlah yang saya kena keluarkan. Ini risiko saya, ini adalah saya nak tahu berapa unit saya kena jual untuk cover cost saya, untuk bayar untuk bukan saja untuk cost produk tersebut, tapi juga kos pemasaran dan apa-apa juga kos yang lain-lain lah. Jadi kita kena ambil kira semua tu. Tapi pada masa sama, kalau kita tak ada economies of scale, maknanya kita punya cost structure terlampau tinggi, kita tak kompetitif. Jadi kita kena sedar bahawa okey, ada yang pesaing-pesaing boleh keluarkan harga yang murah kerana dia buat volume, kan? Jadi dia pula ada resources dia untuk dia ada pelbagai produk. Jadi dia punya kos pemasaran dia bukan daripada satu produk saja. Dia ada pelbagai produk yang dia jual, kos tu dibahagikan kepada pelbagai produk. Jadi kita lihat macam mana kita boleh bersaing dengan mereka yang dah jauh ke depan untuk kita sediakan sesuatu yang berbeza untuk pelanggan kita. Dan kita build up lah bisnes kita. Mana-mana perniaga pun dia start dari kecil juga. Untuk usahawan lah, dia start dari kecil. Dia tak ada yang tiba-tiba start besar, melainkan dia dapat kontrak-kontrak besar lah. Tapi biasanya kalau perniagaan runcit ni, nak jual produk dan sebagainya, kebiasaannya dia start daripada bawah. Okey Datuk. Alright, apa yang saya concern Datuk untuk student ni kadang diorang bukannya ada kos modalnya untuk berniaga. Jadi apa yang
mungkinlah Datuk ada idea sikit ke untuk golongan-golongan student ni yang nak berniaga. Mungkin apa jenis perniagaan yang diorang boleh berniaga dengan menggunakan teknologi ni sendiri? Okay, untuk modal berniaga ni, saya rasa the first people yang will support you is your family and friends. Okay, kalau dia tak boleh support dari sudut modal kita pun, paling tidak dia boleh jadi pelanggan kita. Mulakan dengan orang keliling kita dulu. Jadi di situ sebenarnya kita build our base, kan. Dari situ dia macam mana kita nak cuba try kawan atas kawan boleh recommend dan sebagainya, kan. Ini quick wins, kan. So jadi kalau kita dah nampak ada traction sedikit, dah nampak ada potensi, kita boleh mohon ada pelbagai dana yang disediakan. Kerajaan ada macam-macam program insentif dia daripada SME Corp, pinjaman daripada Tekun dan macam-macam lagi lah. Di situ sebenarnya boleh kita lihat, ataupun kalau spesifik kepada industri-industri macam digital economy ada MDEC, industri kreatif ada Finas, dan ada pelbagai agensi kerajaan lagi. Jadi yang bagusnya dalam negara kita ni banyak agensi yang boleh membantu mereka menjadi usahawan. Betul. Jadi apa yang saya nak katakan dekat sini, kita start slow and steady lah, ya. Bila kita ada traction, dah tunjukkan ke prestasi kita, dan kita nak scale up, nak tambah modal kita, orang tengok kejayaan kita yang pertama ni, kita boleh scale up dan dapatkan pelabur pula. Jadi macam-macam cara kita boleh cuba nak dapatkan modal yang lebih besar. Macam KRU sampai sekarang kita nak raise modal. Kan bukan semua pakai modal kita. Lebih baik kita bekerjasama dengan investor. Bagi saya rasa kadang-kadang saya lebih rasa macam bertanggungjawab tu bila duit pada orang. Saya sendiri saya rasa. Kadang kalau duit saya tak kisahlah, tak apalah, rugi sikit tak apalah semua. Pasal duit sendiri. Kan? Tapi bila saya menjawab pada orang tu, saya rasa macam saya ni kena bagi dia punya returns kat orang. Jadi kat situ ada baiknya kita ada asingkan di mana kita boleh juga keluar modal kita sebahagian daripadanya, tapi kita ada juga rasa bertanggungjawab kepada modal yang disediakan oleh pihak ketiga. Okey Datuk, mungkin Datuk juga boleh kongsikan kepada golongan muda ataupun student-student yang kat luar sana yang nak berniaga, beberapa kisah inspirasi lah Datuk pada waktu muda Datuk berniaga dulu. Ada tak Datuk? Inspirasi macam kejayaan kami sendiri ke apa ke? Betul. Waktu usia yang muda lah. Yang lama-lama dulu ada tak? Ada banyak lah dia punya success stories dia, dan kadang-kadang kita tak sangka yang perkara tu boleh kejayaan overwhelming lah, ya. Contohnya yang terbaru boleh saya ingat ialah Wetland Studios lah, kan. Di mana siapa yang sangka yang KRU akan buka taman tema. Dan saya tahu saya tak ada modal besar, dan pengalaman untuk buat theme park ni saya tak ada pengalaman. Kita tahu nak buat konten, kita tahu nak buat pemasaran, kita tahu nak buat business development, kita tahu nak buat networking. Kita ada kekuatan kita, tapi kita tahu ada perkara-perkara yang kita tak berapa mahir. So saya cari partner. Saya cari partner untuk bantu saya untuk cover benda-benda yang saya rasa yang saya tak ada kekuatan. Dan alhamdulillah apabila buat kerjasama tersebut, kita dapat kejayaan luar biasa daripada sambutan daripada pengunjung, dan sekarang ni dah buat fasa kedua untuk kita punya taman tema kita ni yang kita buka pada 16 hari bulan September. Jadi ini semuanya dalam boleh katakan kejayaan terbaru lah. Nak cerita kejayaan lama tu saya kadang-kadang nak ingat banyak sangat. So saya boleh ulaskan dekat situ. Jadi bolehkan dari asalnya daripada idea je. Asalnya pada idea. Idea yang baru saya tengok dekat taman wetland tu ada prospek. Saya lihat tempat tu ada bangunan, dan bangunan tu dah terbiar agak lama, dan saya lihat kelilingnya dia konsep dia nak mempromosikan flora dan fauna dekat taman wetland. Dan saya cadangkan kepada Pembina Putrajaya, boleh tak kita kembangkan skopnya. Kita cakap pasal bagaimana air main peranan dalam pelbagai jenis kehidupan di muka bumi ini. Dan di situ kita kembangkan skopnya, cakap pasal environmental conservation, bagaimana kita perlu support and also protect all kinds of wildlife dan juga kehidupan dalam muka bumi ini. Dan tema tu menjadi lebih luas. Dan kita juga ada segmen-segmen yang kita katakan yang spesies yang sedia ada sekarang, spesies yang terancam, dan spesies yang pupus. Jadi kita nak ada rasa macam bagi pengunjung yang ke situ, dia ada rasa bahawa sayangnya kepada haiwan dan sebagainya, pada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Oh ni saya panjang cerita cakap promo pasal Wetland Studios, tapi tak apalah, kena tengok, kena pergi. Memang best. Kena pergi. Okey Datuk, kita nak berehat dulu.
dan kembali selepas ini. Anda mempunyai produk atau perkhidmatan tetapi masih kurang menyerlah dari sudut penjenamaan, nak jalankan kempen periklanan tapi tak mampu kerana tidak mempunyai modal besar? KRU Media menyediakan pakej periklanan yang kos efektif dan turut bekerjasama dengan agensi kerajaan untuk menyediakan geran pemasaran dari 50% sehingga 70%. Dengan kepakaran dan pengalaman KRU Media, jenama anda akan lebih dikenali sekaligus meningkatkan potensi melariskan jualan. Jadi, nak tunggu apa lagi? Klik ke Google Form di bawah sekarang dan kami akan membantu anda mencapai potensi perniagaan anda sepenuhnya. Hai guys, kembali kita dalam podcast Rise Up. Okey Datuk, kita dah bincang banyak juga tadi tentang keusahawanan dan sekarang kita nak sentuh sikit tentang suri rumah ataupun ibu tunggal. Okay. Ini mungkin yang belakang-belakang tu seronok lah. Boleh nak membantu suri-suri rumah, ibu-ibu tunggal. Dia lebih minat ibu tunggal kot Ibu tunggal, suri betul. rumah Suri saja. rumah ni ada yang berlaki kan. Ibu tunggal ni tak ada peneman. Okey. Bila kita sentuh mengenai suri rumah ataupun ibu tunggal ni, saya agak tertarik dengan isu baru-baru ni di mana during pandemic situation lah, rata-rata masyarakat kita agak ramai juga yang hilang punca pendapatan. Jadi bila mana para suami juga yang terkesan, sudah tentu para isteri ingin membantu bagi meringankan beban atau demi melangsungkan kehidupan. Jadi kos sara hidup sekarang pun dah semakin tinggi, barang pun dah banyak mahal. Jadi inilah punca-punca di mana golongan suri rumah ataupun ibu-ibu tunggal ni dah start menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Jadi sekarang mereka juga menggunakan social media, TikTok, Facebook dan Instagram dan sebagainya. Jadi yang mempunyai laman web mereka sendiri dan ada juga yang menggunakan platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, eBay, Amazon dan sebagainya. Okey, soalan saya kepada Datuk apakah faktor-faktor yang harus mereka fikirkan sebagai seorang suri rumah dan ingin mahu mula berniaga? Contohnya saya bagi apa yang diorang boleh fikir jenis perniagaan. Diorang ni nak kena ikut minat ke, ikut trend. Sekarang kan trend banyak kopi lah apa dan sebagainya. Jadi ikut minat ke, ikut kekuatan ke, ikut trend ke, macam mana? Saya rasa dia lebih kepada apa yang kita sendiri pun ada kemahiran kita kat mana lah. Kalau kita sendiri pun nak ikut trend tapi kita tak ada kepakaran kat situ, ataupun tak ada minat, setakat macam nak suka-suka je, benda tu tak boleh berjaya. Setakat nak ikut-ikut orang semua, saya rasa tak boleh. Jadi kita kena fikirkan sesuatu yang unik, yang tak ada dekat pasaran kalau boleh. Kalau kita nak mula perniagaan lah, macam saya cakap, untuk kalau baru nak mula, kadang-kadang lebih baik jadi influencer kan. Kita jual produk orang, kita belajar macam teknik-teknik jualan, dan kadang-kadang syarikat tu sendiri buat latihan untuk influencer tersebut. Jadi kita belajar pada mereka. Tapi kalau fasa keduanya, apabila kita sudah bersedia, biar kita tahu apa yang kita nak jual. Kita kena tahu dia kena ada we are answering to keperluan pasaran, apa the market punya needs kan. Betul. Dekat situ kita kena sediakan solution kita kepada apa yang problem statement bagi pelanggan kita. Dari situ sebenarnya kita sediakan dia punya produk yang sesuai. Tapi kalau produk tersebut you sendiri pun tak rasa selesa nak promote, ataupun you sendiri pun tak rasa ini adalah diri you sendiri, tak lamalah kan. Macam saya sendiri pun contohnya, kalau saya nak buat filem-filem, saya ada cita rasa saya sendiri dan follower saya ikut saya kerana cita rasa saya. Bila saya start promote benda-benda yang bukan pasal apa cita rasa saya sendiri, diorang akan start to unfollow. Sama juga, the concept is gonna be like that. Jadi kalau apa-apa lah kita dalam perniagaan pun, kita kena pastikan sesuatu tersebut, bisnes tersebut adalah dekat dengan diri kita, dan kalau boleh pasaran produk tersebut juga kita kena lihat potensi produk tersebut. Adakah harga kita kompetitif? Adakah pesaing kita terlampau jauh ke depan yang kita nak lawan pun susah? Macam mana kita nak masuk pasaran tersebut? All these points kena jawab. Dari segi timing kita betul ke tidak? Kita punya sumber resources kita cukup ke tidak kan? Kaki tangan dan sebagainya, dan pengurusannya macam mana? Jadi kalau nak mula, start pada kecil. Macam KRU tu pun mula-mula startnya yang bersama saya adalah adik-adik saya, Yusri Dayadri, dan juga ibu saya bantu jawab telefon. Jadi itulah cerita KRU. Jadi kita mula daripada zero kan. Jadi kalau mana-mana pun yang nak mulakan perniagaan, it's never too late to start, tapi please start dengan ada tahu apa kita nak jual, untuk pastikan kita ni tidak salah step lah. Okey Datuk, dari segi kewangan sendiri Datuk mereka yang ingin memulakan perniagaan ni dah tentu perlukan modal jugalah, especially untuk suri rumah ataupun ibu tunggal ni. Jadi dari mana mereka boleh dapatkan bantuan kewangan ni sendiri? Ada banyak kan. Kalau agensi kerajaan, kita rajin buka ni je lah, Google je lah
kan. Ada macam-macam bantuan untuk suri rumah ataupun ibu tunggal ataupun mana-manalah golongan belia kan. Pelajar IPT, graduan IPT yang menganggur, ada macam-macam. Jadi kena rajin lah godek-godek kat Google tu. Kita cari je, dan dekat situ kadang nampak peluang-peluang yang ada dekat situ untuk mencari bantuan yang boleh kita. Kadang-kadang bantuan tu bukan dari segi modal, tapi bantuannya dari segi latihan, bantuan dari segi mentorship dan sebagainya. Jadi macam kita buat latihan kita dengan SME Corp, kita nak bantu usahawan mikro kita kan. Jadi macam tu dia ada connection. Jadi kita ada latihan dan mentorship selama 6 bulan lagi bersambung. Itu buat secara dalam talian je, tak menyusahkan mereka dengan jadual kerja mereka yang terlampau hektik. Jadi mereka hanya perlu datang session kita buat penilaian mereka, dan kita bagi guidance pada mereka. Jadi sebenarnya ada macam-macam program yang ada. Jadi kita cuma tahu apakah bidang yang kita nak masuk. Kalau contohnya kita minat agriculture contohnya, dan ada je agensi lain. Okey, boleh Datuk kongsikan tips yang mungkin sedikit sebanyak dapat membantu para suri rumah ataupun ibu tunggal ni bagi menguruskan urusan harian mereka dengan perniagaan dengan lebih efisien. Jadi mungkin mereka perlu buat to-do list ke, kena ada small office dekat rumah ke, ataupun nak jaga anak-anak ni nak kena cari hire orang lain untuk jaga anak ke, macam mana Datuk? Kalau mampulah. Kalau mampu. Kita pun tak nak nantikan kita terlampau banyak sangat overhead beban kita nak buat satu perniagaan tersebut, dan kat sini kita tanggung kos lagi, dan kat situ kita tak mampu nak bayar jaga panjang kita kan. So, jadi kita kena ada modal, nak masa, modal kewangan juga. Jadi bagi saya rasa kalau nak buat perniagaan, dia kena, it's a full time job. Susah nak buat part time ni. Nak jadi influencer boleh part time, tapi kalau dia dah berniaga, kadang-kadang satu Ahad pun tak boleh kira sebagai hari cuti. Itu reality dia. You're married to the job kan. Because kalau kita berfikir tak apalah, kita time ni kita tak nak kerja lah, tak boleh. Reality dia, kita kena sentiasa our mind. Memang it's not easy nak jadi usahawan ni, tapi bila kita dah nak masuk bidang keusahawanan, kena bersedia untuk itu. Especially kalau buka kedai makan dan sebagainya kan, it's like almost non-stop lah. Pagi-pagi nak pergi pasar, nak standby semua bagai, nak buka kedai, dan last kali dia nak tutup, nak kira duit balik semua kan, nak buat banking dia. Betul. Kan it's going to be a full time commitment. Jadi kalau sekiranya ada lah komitmen yang lain, kita kena kaji apa kita boleh buat. Kalau kita sekarang ni kalau minta boleh tolong bantuan pada ibu bapa kita ke, jaga anak contohlah, kalau tak mampu ada nak hantar nursery dan sebagainya kan, mungkinlah itu dalam tempoh sementara. Kita jangan cakap it's going to be forever. Cakap mak bapak tolonglah 3 bulan je nak tolong jaga ni kan, saya nak bagi masa, saya nak bantu, saya nak komit, nak bangunkan perniagaan saya nak ada berjumpa orang sana, orang sini, dan bagi saya ruang untuk saya kembangkan perniagaan. Mungkin kawan-kawan boleh bantu, tak tahulah kan, bergantung. Okey, saya nak sentuh sikit dari segi pemasaran Datuk. Mungkin apa teknik pemasaran yang mereka sendiri perlukan? Bagi saya KRU ni, kita gunakan 3 aspek pemasaran. Satu adalah content marketing. Maknanya content tu sendiri, macam sebenarnya buat podcast ni adalah content marketing. Kita pun menjual perkhidmatan kita dekat KRU Masterclass. Jadi kita sendiri menggunakan content ini adalah tujuan kita untuk pemasaran. So content is one part of it. Kedua adalah dari sudut community, community marketing. Maknanya pemasaran melalui community, sama ada community tu community WhatsApp, ada community tu secara offline, untuk persatuan-persatuan tertentu, dia ada database-nya. So community tersebut mungkin ada potensi untuk jadi pelanggan kan. Ketiga adalah digital marketing, macam kita buat sekarang ni. Kerana dia adalah satu platform yang termurah untuk kita memperkenalkan brand, produk dan syarikat kita. Jadi adapun diri kita sendiri, jadi kena rajin. Dalam platform digital ni kita rajin je, dan kita kena belajar. Kalau kita ada kelemahan tertentu yang tak boleh buat sesuatu, macam saya sekarang ni dah pandai edit dah, pakai CapCut. Saya bukan kepakaran saya, tak boleh edit. Saya tak reti buat benda semua ni kan. Tapi saya dah saya ambil shoot semua bagai, dan saya belajar sendiri. Jadi kat situ lah sebenarnya, kalau saya umur 21 tahun pun boleh belajar lah. Ini kalau misalnya kalau suri remah dan juga ibu tunggal yang lebih muda daripada saya, pastinya lebih dekat dengan teknologi kan. Jadi saya rasa insyaAllah lah, kita yang penting rajin lah. Kena rajin. Betul. Tak boleh malas guys. Nak berniaga ni memang kena rajin. Okey, apa yang orang kata suri rumah ataupun ibu tunggal ni perlukan untuk kekal fokus dengan perniagaan dan mampu bertahan dalam jangka masa yang panjang ni? Suri rumah tu okey juga, ada suami kan. Ibu tunggal tu kadang-kadang cabaran dia lebih besar. Tak ada sokongan Datuk. Sokongan moral, kadang-kadang
tak ada emotional support dia. Sunyi ya. Senyum orang belakang tu. Risau. Saya rasa kalau kita nak buat perniagaan, apa-apa juga pun, kita kena, bila kita buat sesuatu, kita nak fokus. Kita tak nak ada gangguan-gangguan minda dan buat kita tak ada semangat dan sebagainya kan. Jadi saya rasa kekuatan dalaman tu penting dulu ya. Kalau macam mana kita nak pastikan kita boleh fokus. Kalau ada banyak gangguan-gangguan tersebut dan kita tak boleh selesaikan masalah tersebut, we better solve that problem first. Contohnya katalah kita ada anak kecil, contohnya anak kecil umur satu tahun, seorang lagi 3 tahun, 4 tahun, and then dia punya sakit demam dia, kita dah jaga juga. Umur ni is very difficult to manage kan. Kalau once dia dah hit 7-8 years old dan masuk sekolah rendah tu dah kurang sikit masalah dia. Betul. Dan kita komitmen kita kat situ pun kita dah tahu dah itu masalah ni. Jadi macam mana kita nak berniaga kan? Adakah kita ada support system kita yang nak bantu kita nak jaga anak-anak ni? Itu saya cakap, kalau misalnya kalau suami bekerja tapi masih ada suami, paling tidak pun boleh berkongsi isu-isu dan macam nak selesaikan. Tapi kalau ibu tunggal, saya rasa kita kena tengok, kita settle satu persatu lah. Adakah kita ready or not to give our time and commitment? Kerana kalau saya cakap senang je, cakap tak apalah, buat je lah kan. Saya tak nak bagi satu harapan yang palsu. Yang pentingnya nak tengok adakah kita ready untuk jadi usahawan atau tidak. Kalau kita sendiri tahu kita tak ada masa, kita dah macam-macam lah, anak sakit lah, itu semua, dan kita nak urus segala-galanya kan. And then katalah bekas suami pun tak ambil kisah dan sebagainya. Kita itu reality kan. Betul. Dan kita tengok macam mana kita nak handle lah semua tu. Adakah kita ada support system yang bantu kita? Kalau tak ada, then better settle that one first, baru kita boleh berniaga. Okay, faham. Alright, kita banyak lagi soalan yang nak ditanya, tapi kita berehat dulu dan kembali selepas ini. Hai semua, apa plan minggu ni? Jom ke Wetland Studios Putrajaya. Inilah taman tema yang tengah viral sekarang. Ada animatronics, augmented reality, virtual reality dan penyampaian dari watak-watak animasi yang sesuai untuk seisi keluarga. Semuanya memberi pengalaman imersif, seolah-olah kita berada tinggi di celah-celah awan dalam hutan tropika dan zaman prasejarah. Wetland Studios dibuka setiap hari dan anda boleh dapatkan tiket di wetlandstudios.com atau di kaunter tiket. Jumpa di sana. Hai guys, kembali kita dalam podcast Rise Up. Okay, Datuk. Kita dah sentuh banyak tadi tentang keusahawanan, dan ini yang terakhir saya nak sentuh sikit tentang usahawan mikro. Okay. Jadi usahawan mikro ni, apa yang saya faham Datuk usahawan mikro ni kita ada usahawan mikro, usahawan kecil dan usahawan sederhana. Jadi usahawan mikro ni paling kecil daripada kecil. Macam tu. Jadi untuk Datuk sendirilah, apa itu usahawan mikro, Datuk? Sebenarnya definisi ni ditetapkan oleh SME Corp. Kan, dari segi dia jumlah pendapatan dia dan juga kaki tangan, jumlah kaki tangan. Dan dia berkait dengan, kalau sederhana dan kecil dan sederhana, dia berkait dengan industri pula. Kalau industri tu perkhidmatan, dia punya threshold lagi rendah. Kalau dia buat kilang, threshold untuk pendapatan dia lebih tinggi. Jadi itu define kan dia adakah dia kecil atau sederhana. Jadi sebenarnya saya tak pasti dari segi, kadang-kadang dia punya definisi tu kadang-kadang berubah-ubah. Dia bertukar-tukar. Jadi kalau mikro ni secara keseluruhannya mungkin pendapatan dia kurang lah daripada 100-200 ribu ringgit setahun. Jadi kat situ pendapatan bulanannya lebih kurang katalah 20 ribu, 10-20 ribu sebulan kan. Jadi itu boleh katakan usahawan mikro lah. Ya. Jadi kalau bagi usahawan mikro ni, jangan risau. KRU pun mula dia sebagai usahawan mikro. Kita start pun daripada mikro. Ya. Betul. Okey, apakah elemen penting untuk menjadi usahawan, especially bagi golongan usahawan mikro ni? Elemen penting. Ya, saya teraskan kepada pengetahuan lah dan juga kesungguhan ya. Passion kita untuk berniaga, dan kena mentally ready untuk mengharungi pelbagai cabaran sebagai usahawan ni. Kerana dia bukan macam kita boleh balik mengadu, cakap okay, tak cukup ni, tak cukup tu, tak ada duit. At the end dia semua tu tanggungjawab kita, it starts with you, it ends with you. Kan? Jadi maju ataupun jatuhnya syarikat tersebut adalah because of you. Kan? Bukannya pasal orang lain. Jadi saya rasa persediaan mental tu penting. Banyakkan tengok case study orang lain. Belajar pada industri lain pun tak apa. Kadang-kadang industri tu tak ada kena-mengena dengan industri kita, tapi kita nampak dia macam mana dia selesaikan masalah dia, cara dia. Dan kita tengok macam mana kita ambil ilmu tersebut, kegagalan orang lain ataupun kejayaan orang lain boleh jadi modal untuk kita untuk berniaga sendiri. Apakah cabaran-cabaran yang perlu dihadapi untuk usahawan mikro, especially dengan orang kata cabaran trend sekarang, Datuk? Saya rasa
it's getting more and more competitive lah ya. Betul. Kerana it's not as easy macam orang cakap bila semua platform digital ada lebih senang kan. Jadi orang nak tengok sekarang dia tengok review pula kan, dia tengok produk ni banyak orang dah pakai ke belum, adakah review dia baik atau tidak. Jadi semua tu lagi susah lagi kalau banding dengan dulu dia tak ada social media kan. Kalau kita buat benda yang baik of course kita amplify cantik. Kalau benda yang tak baik dan kita pula orang pun amplify juga, dan kita susah nak jual. Jadi benda tu saya rasa yang penting kita kena pastikan kita sebagai usahawan ni, kita kena tanya pada diri kita, kalau saya jadi pelanggan, adakah saya nak beli tak produk ni? Itu the basic question. Adakah pelanggan saya ni akan kata produk ni berkualiti atau tidak? Adakah pelanggan saya ni akan rasa produk ni berpatutan tak nilai yang saya charge ni? So semua tu soalan-soalan tu kita kena reverse balik. Dan kita kena faham psyche orang yang nak beli produk kita ni. Siapa kumpulan sasar kita ni? Kadang-kadang dia age group, dia punya economic group dia berbeza. Adakah kita target T20, M40 ataupun B40? Jadi kalau kita target B40 dan sebagainya, mungkin lain lah perkiraan dia. M40 mungkin kebanyakan orang target M40. Kan dia middle class. Kat situ yang dia ada kekuatan kewangan nak beli macam-macam. Kan T20 kadang-kadang dia tak beli pun produk tempatan. Betul. So jadi reality dia kita target M40 ni. Jadi kita kena faham psyche orang M40 tu macam mana. Kan adakah M40 ni orang gunakan bahasa Melayu kat rumah, ataupun M40 ni guna bahasa Inggeris, ataupun kadang-kadang Melayu urban pun ada juga kan. Betul? Melayu urban cakap bahasa Inggeris je. Dan kita juga nak tengok adakah ni orang Cina atau orang India. So kita kena tengok the demographics is all different. Jadi kita kena bersedia lah untuk tahu macam mana kita nak handle dan reach out to this different audience ni. Dan macam mana kita nak pastikan dia orang akan rasa happy. Betul lah produk ni berkualiti, nilai dia berpatutan, saya happy, saya bagi review baik. Dia dapat review baik, saya akan dapat pelanggan lebih banyak lagi. Itu persoalannya. Alright. Okey, laporan Persatuan PKS Malaysia mendedahkan sejumlah 100,000 syarikat mikro yang terpaksa menutup operasi sejak PKP ni lagi. 100,000 Datuk ya. Jadi, apakah tindakan yang sewajarnya bagi mereka untuk mereka terus kembali berniaga? Okey, pertama sekali kita kena hati-hati dalam perniagaan ni. Cabaran yang paling besar adalah 3 tahun pertama. Whether you succeed or not. Adakah kita boleh survive bisnes kita untuk 3 tahun. Jadi kalau kita boleh buat persediaan modal kita untuk 3 tahun, itu terbaik lah. Kita anticipate what kind of issues and problems yang kita nak face. Jadi kalau mana-mana usaha mikro yang tidak berjaya, yang dah tutup operasi dan perniagaan ni, dan tapi masih berminat untuk berniaga, kena lihat apa kesilapan kita. Apa yang kita buat silap sampai kita, mungkin kesan dia bukannya pasal dia sendiri gagal, tapi situasi. Itu adalah faktor luaran yang kita tak boleh kawal. Dan sekarang apa yang kita boleh cakap yang faktor luaran sekarang ni tak mengganggu perniagaan kita sekarang? Orang perang dekat Rusia dengan Ukraine pun berperang pun jadi masalah kita kat sini. Jadi realiti kita, ekonomi kita adalah ekonomi terbuka kan. Jadi kita kena bersedia dengan peningkatan kos harga barang dan sebagainya. Macam dekat KRU pun kita pun faham masalah yang dilalui oleh kaki tangan kami pula. Kita tahu kos dah naik, macam mana kita nak jaga dia orang ni. Jadi isu-isu ni semua ni akan datang kepada kita. Tekanan kepada kami lah macam mana nak cari bisnes lebih banyak untuk pasti kita mampu nak retain dia orang. Kan, nak bagi keselesaan daripada kaki tangan kita juga. Jadi kesemua ni kita kena ambil kira, kita kena buat persediaan di mana kita anticipate that kind of problems. Jadi usahawan yang mikro yang tak berjaya nak kembali, kita tengok apakah niche kita pula. Apa perbezaan kita kali nak masuk balik yang membezakan kita dengan pesaing yang sedia ada. Okey, saya teringat Datuk sharing daripada usahawan Rizda. Dia ada share juga dia punya syarikat hampir tutup lah disebabkan PKP, tapi dia fikir dia buat bisnes spa and beauty. Jadi hampir tutup sebab yelah siapa nak pergi spa dan sebagainya waktu PKP tersebut. Jadi apa yang dia fikir waktu tu adalah dia tak pandai masak, tapi dia fikir kalau dia jual makanan ni confirm laku. So dia terpaksa dia tumbangkan dalam 10 ekor ke 20 ekor dalam 1 minggu untuk menjual lembu. Waktu tu. Jadi alhamdulillah dia survive, dan pada waktu tu dia still boleh operasi spa and beauty dia lah balik lepas PKP. Jadi so it's a temporary business lah. Tu yang saya macam okay, tak perlu give up lepas PKP. You kena cari alternatif lain untuk cari modal, cari income
yang lain. Walaupun you tak pandai masak ke apa, it's okay, buat je. Kadang ada dia cakap, dia kata dia jual buah tepi jalan untuk nak survive semata-mata. Betul lah. Tapi sekarang ni kita tak lalu PKP dah. Kan? Dia kita guna alasan PKP dia dah tak laku. Betul. Cakap dengan bank pun tak boleh pakai lah. Tapi kita boleh ambil yang baiknya adalah usaha. Yes, yang tidak putus asa tu yang kita nak sebenarnya. Kadang-kadang kita tahu itu temporary punya situation. Jadi kita kena cari temporary solution lah. Kan? Betul. Macam saya tengok, macam setiap satu syarikat kita ada peluang dia, ada prospek dia, dan juga dia punya masalah dia sendiri, dan solution dia perlukan setiap syarikat tu berbeza. Dalam KRU sendiri pun ada different solution diperlukan. Jadi itu sebenarnya dari sudut perniagaan ni, apa yang kita lalui ni, kita nothing is stagnant Dari dalam perniagaan ni is very organic sebenarnya. Walaupun dia bukanlah benda hidup yang macam mana kita tengok haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan, tetapi dia sebenarnya very organic. Dia macam-macam boleh berubah. Faktor tersebut. Okey Datuk. Di sebalik cabaran mereka ni Datuk, dia mestilah ada kekuatan mereka sendiri. Jadi mungkin Datuk tahu juga apakah kekuatan bagi usahawan-usahawan mikro ni sebenarnya. Dia boleh fokus. Macam bagi kami, dekat saya sendiri, saya ada banyak anak syarikat, dan saya tak boleh nak bersaing dengan usahawan mikro kalau dia fokus pada buat sesuatu saja. Contohnya artis-artis yang buat rakaman sendiri, dia fokus pada kerjaya dia saja. Dia akan buat sebaik mana boleh. Hari-hari dia buat konten social media dia. Hari-hari dia akan cuba dapat peluang untuk buat show sana sini. Dia akan mungkin lebih berjaya sebagai artis dengan perniagaan mikro dia berbanding dengan artis di bawah KRU. Kerana dia akan, kalau dia memang seorang usahawan, dia akan fokus macam mana nak bantu dia perniagaan dia sendiri. Bagi kami banyak artis, ada banyak projek yang kita kena uruskan. Jadi tak semestinya kita boleh lawan dengan energi dan fokus mereka terhadap satu produk. Okey, kiranya kekuatannya adalah fokus. Yes. Alright. Okey, soalan yang terakhir Datuk, bagaimanakah seseorang usahawan mikro ni untuk meningkatkan perniagaan mereka untuk bergerak ke arah kecil dan sederhana? Mungkin diorang nak kena tambah modal ke, ataupun nak kena tambah orang kata nak buat franchise ke, macam mana Datuk? Saya rasa permulaannya simple je lah. Kita start sebagai mikro, lepas tu kita buat sasaran-sasaran kita lah. Dalam tempoh 3 tahun kita nak jadi usahawan kecil dulu, kan. Mungkin pendapatan dah 500,000 hingga 1 juta, kan. Dan sederhana, dia ada proses dia. Betul. In fact, dari sudut kami pun terjejas dengan COVID, kan. Kami pun terpaksa kurangkan aktiviti, ada banyak perkara yang kami tak boleh buat. Jadi semua perniagaan di bawah KRU terjejas. Dan kita nak bangunkan semula, kan. Kami pun cakap apa program kami buat, latihan ataupun kita buat talk macam ni pun melalui pengalaman yang pahit juga. Betul. Jadi sebenarnya you're not special lah kalau you ada masalah, kan. Kami pun ada masalah. Tapi apa yang kami buat, kita susun strategi, nak susun bangunkan balik daripada mikro naik kepada kecil dan kepada sederhana, dan mungkin kepada syarikat besar, kan, insyaAllah. Betul. Okey Datuk, kita pun dah sampai di penghujung rancangan. Dah habis dah kita topik kita hari ini mengenai keusahawanan. Jadi apa yang kita boleh harap agar usahawan-usahawan di luar sana dapat mengambil input apa yang kita bincangkan hari ini untuk dimanfaatkan pada masa akan datang. Jadi itu saja pada saya, Bella dan Datuk sendiri untuk episod kali ini. Kita akan berjumpa untuk episod minggu hadapan.